Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu nak terangkan tentang satu perisian yang bernama bracket, yang mana merupakan satu text editor yang kita akan gunakan dalam kerja khusus kita yang akan digunakan bersama-sama dengan XAMPP, iaitu akan menjadi platform local host bagi pangkalan data kita. Okey, tanpa membuang masa, kita akan masuk kepada top 15 extension yang akan kita gunakan dalam brackets. Apa itu extension? Okey, extension ni adalah satu kemudahan yang diberikan kepada programmer untuk membantu menyiapkan kita punya projek menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita akan masuk kepada extension yang pertama. Okey, iaitu Beautify. Tujuan Beautify digunakan adalah untuk menyusun dan mencantikkan kita punya susunan coding supaya coding kita tu nampak teratur dan senang dilihat apabila kita nak cari semula coding-coding kita. Apa fungsi Beautify ni dalam kita punya bracket? Okey, yang pertama, kamu kena pastikan kamu ada internet untuk install ke semua extension ni. Kat mana kita nak cari extension tu, kita pergi dekat sini yang ada logo, tanda logo macam ni. Okey, nama dia extension manager, dan ataupun kamu boleh juga cari di sini. Pergi dekat file, pergi dekat extension manager. Okey, apabila bentuk ni bergerak-gerak, itu menandakan dia sedang mencari data dekat dalam internet. Okey, sekarang kita type Beautify. Okey, sebenarnya Beautify ni cikgu dah install siap-siap dalam cikgu punya sistem. Jadi Beautify tu tidak ada di dalam available. Tapi kalau kamu baru pertama kali nak install Beautify ni, kamu cari dekat dalam available. So untuk cikgu akan cari dalam install. Okay, ini kalau kamu nampak yang nombor ni menunjukkan ke berapa kali orang download perisian ni punya extension. Cikgu enablekan dia. Okey, kalau kamu akan pergi dekat available, kemudian kamu klik saja button install. Okey, apabila kamu klik saja button install, automatik Beautify akan masuk dalam sistem, dalam bracket kamu. Okey, bila dah siap install, kamu close. Okey, kita tengok apa fungsi Beautify dekat dalam bracket. Okey, apabila kamu dah berjaya install, kamu akan nampak tanda seperti magic wand ni. Okey, macam ahli sihir punya tu, kayu tu. Okey, kamu pergi dekat contoh cikgu teraburkan cikgu punya coding ni. Dudukkan dia kat sini. Okey, kalau nak lagi nampak, contoh kat sini. Kat sini. Okay, cikgu turunkan dia, enter. Kemudian cikgu enterkan dia. Enterkan lagi. Kemudian cikgu buat macam ni. Jadi macam ni keadaannya terabur kan. Jadi kita guna Beautify ni tujuannya untuk mencantikkan susunannya. Okey, cikgu tekan button Beautify. Okey, tampak automatik dia akan susunkan ikut fungsi coding. Kemudian kita boleh juga klik pada button Beautify on save supaya setiap kali kita tekan button save, fungsi Beautify tu akan dilaksanakan. Okey, kita pergi untuk yang seterusnya. Extension yang kedua adalah Emmet. Okey, Emmet ni dia membantu kita yang sebagai pengguna baru ni untuk menaik coding
memberi hint kepada kita menaip coding yang betul dalam kita punya bracket. Dan juga hanya perlu tahu key awal keyword saja, dan ianya akan melengkapkan fungsi coding tu dengan betul. Satu lagi, emmet ni juga boleh menyambungkan fungsi kelas dengan arahan tertentu, di mana ia akan memanggil kelas tu dengan arahan yang digabungkan. Okey, kejap lagi kita tengok. Okey, untuk emmet pula, cikgu nak kena bagi satu contoh fail kosong untuk kita buat contoh. Okey, emmet ni kita perlu save dulu dia sebagai HTML atau PHP, barulah emmet ni kita boleh laksanakan. Okey, kalau kita type contoh kalau cikgu belum install lagi emmet ni, okey, cikgu buat HTML, tekan tab, dia tak akan keluar apa-apa. So, kita kena install dulu. Okey, seperti biasa, oleh kerana cikgu sudah ada emmet di dalam komputer cikgu, jadi cikgu pergi saja kat tempat install. Tapi kalau kamu belum ada lagi, kamu pergi dekat available. Kita boleh cuba satu coding percubaan. Kita pergi dekat new. Okey, kita akan save dekat dalam quiz online kita ni. Kita namakan sebagai cuba.html. Okey. Dan kita tumpang sementara dalam kita punya folder quiz online. Okey, kita typekan cuba.html. Kenapa kita kena save sebagai HTML atau PHP? Kerana apabila kita nak menaip coding, barulah fungsi emmet ni, dapat kita gunakan dengan jayanya. Okey, kita tulis HTML, tekan tab. Okey, barulah kita akan dapat paparan seperti ini, di mana ada pembuka untuk HTML dan penutup HTML. Okay, kita tekan enter. HTML ni seperti rangka untuk apa saja coding yang kita akan type kat dalam dia. Okay, seterusnya kita type body. Kita tekan tab. So, lepas tu kita nak buat title, kita type saja title. Title ni kita dah akan nampak dekat bahagian atas kita punya sistem, nama dia. Okay, jadi kita type title, tekan tab. Okay, kita akan dapat macam ni. Kita tulis ini projek pertama saya. Okay, kemudian kita tekan H. Kita tekan H1. H1 ni adalah perkataan yang kita akan tulis yang hurufnya lebih besar berbanding urutan H2, H3, H4. Makin lama makin kecil tulisannya. Jadi H1 ni adalah tulisan yang paling besar. Okey, kita cuba tengok nanti dekat live preview hasilnya. Okay, kita type dulu H1, tekan tab, kemudian kita tulis Hello Malaysia. Kemudian kita tekan H2, tekan tab, lepas tu kita tulis saya anak Malaysia. Lepas tu kita type H3, lepas tu tekan tab, kita cuba type perkataan saya sayang Malaysia. Okey, cukuplah. Okey, kita nak tengok hasilnya dekat dalam kita punya live preview. Okey, macam mana kita nak tengok live preview? Kita pergi dekat file, kita cari live preview. Okey, sebelum tu cikgu nak pastikan kamu save as ni dekat dalam quiz online punya folder sebab dekat dalam quiz online punya folder ni dah ada index.html. Itu syarat-syarat lah untuk kita nak run kita punya HTML ni atau PHP. Okay. Okay, jadi kita try pergi dekat file, pergi dekat live preview,
ataupun ada butang lagi satu yang tanda kilat dekat atas manager, extension manager ni. Klik kat situ. Dia akan connect mana-mana kita punya browser. Okey. Kenapa jadi macam ni? Kita onkan dulu XAMPP. Ini salah satu sebab lah kenapa kita tak dapat hasil paparan kita, sebab kita belum onkan kita punya XAMPP. Jadi kita kena klik dekat Apache dengan MySQL. Kemudian barulah kita akan dapat paparan seperti yang kita nak. Sebelum tu kita kena save all terlebih dahulu. Barulah paparan akan kelihatan. Kalau tak, kita akan dapat paparan yang kosong sahaja. Okey. Jadi kita kena save all terlebih dahulu. Kemudian barulah kita nampak paparan tu. Okey? Jadi faham Okey, satu lagi cikgu nak terangkan kat sini. Okey, kita dah nampak title akan nampak di sini. Ini projek pertama saya. Okey, H1 ni hurufnya lebih besar, H2 kecil sikit, H3 semakin kecil. Okey, kat sini kamu akan buat cuba-cuba, nanti kamu akan faham. Seterusnya, cikgu nak terangkan tentang fungsi yang ketiga. Yang ini menarik kita nak tukar background kita daripada putih kepada background yang lebih gelap. Di paparan bracket menggunakan Monokai. Sebenarnya ada banyak teams lain, tapi cikgu nak ingatkan untuk tujuan pembelajaran untuk kerja khusus kita, make sure kamu guna Monokai sebab Monokai adalah yang terbaik bagi tujuan pembelajaran kerana dia dapat kita mudah untuk mengesan kat mana error apabila kita tersilap buat. Okey. Dan warna yang diberikan bagi setiap coding tu berlainan. Kita tengok bagaimana paparan default putih bertukar kepada Monokai. Okey, kita pergi dekat extension manager. Okey, kalau kamu kena pergi dekat Teams, kemudian kamu type Monokai. Kamu kena pergi dekat view untuk melihat Teams yang ada selepas kamu install. Kemudian kat sini kamu akan nampak bracket light. Sekarang ni kita sedang menggunakan, kat sini dia beritahu current Teams. Current Team bermakna inilah dia yang kita sedang gunakan, warna putih backgroundnya. Dan kemudian ada dua pilihan lain, iaitu bracket dark yang memang dah disediakan dalam ni, dan Monokai. Sebenarnya Teams ni ada banyak orang buat, tapi ada beberapa saja yang terbaik, dan ini antara yang paling baik yang sesuai untuk tujuan kita belajar. Jadi kita pilih Monokai. Tekan dan. Kalau kamu lihat di sini, kamu akan nampak warna untuk coding bersesuaian dengan coding, keyword coding tertentu. Contoh cikgu buang kat sini. Kamu akan nampak kat sini dia berwarna hijau. Bermakna ada kesilapan dalam kamu menaip coding. Apabila cikgu betulkan semula, paparan macam ni akan kelihatan. Maknanya dia membantu kita mengenal pasti dengan cepat kesilapan kita menaip coding. Apabila coding yang lagi banyak yang kita akan gunakan dan bangunkan, so kita akan nampak banyak lagi warna yang digunakan. Contohnya dekat sini. Kalau kita guna PHP, warna biru. Kalau untuk link dengan body dan HTML semua diberi warna merah. Kemudian apabila dalam link ataupun huruf atau gambar, kita akan diberi warna kuning. Jadi bila kamu dah buat, nanti kamu akan nampak perbezaan satu per satu. Seterusnya kita punya extension ialah extension seterusnya bernama HTML skeleton.
HTML skeleton ni dia memberi kita urutan coding HTML yang tepat supaya kita tak perlu susah-susah penat-penat nak menaip rangka coding yang mengikut urutan. Dia sekurang-kurangnya memberi sedikit coding yang lengkap sebelum kita nak tambah lagi coding-coding lain dekat dalam dia. Kita tengok bagaimana rupa HTML skeleton apabila kita install di dalam bracket. Kita tengok bagaimana rupa HTML skeleton apabila ianya diinstall di dalam bracket. Kita pergi dekat extension manager. Macam biasa kita pergi dekat available. Cikgu rasa cikgu belum install lagi HTML skeleton. Jadi kita install sama-sama. Okey, tengok HTML skeleton. Okey, ramai yang install. Jadi kita klik pada button install. Okey, kemudian kita tutup. Okey, kita pergi dekat cuba tadi. Kemudian kamu delete. Kamu pergi dekat tanda bentuk macam ni, kamu akan nampak perkataan HTML skeleton, kamu klik. Okey. Okey. Dia beritahu apakah yang kamu hendak masukkan dekat dalam ni. Okey, yang pertama basic HTML skeleton. Okey, kemudian kamu nak ianya masukkan style sheet, external style sheet untuk kita linkkan. Okey, kita cuba. Kita view port juga. Kita ambil lah semua. Kita tengok. Okey, ni untuk kita nak klik button pada kita nak memaparkan image. Okey. So, image ni pula kita boleh pilih. Contoh, cikgu pilih ni. Frozen PNG, cikgu nak tengok macam mana dia keluar. Okey, cikgu klik. Okey. So, tekan done. Okey. Senang kan? Dia dah bagi tahu siap-siap. Okey, coding apa yang kita perlu masukkan. Just nanti kita tinggal key in saja title apa. Okey, dalam body ni kita nak type huruf apa semua tu. H1, H2, lepas tu kita boleh bagi list. Okey, kita try run pula macam mana. Tapi sebelum tu make sure klik button save all terlebih dahulu. Barulah kita boleh nampak dekat live preview. Okey, nampak tak? Okey. Okey, kalau kita type contoh ini project Frozen contohlah. Okey, kita save all. Refresh. Okey, akan nampak ini projek Frozen saya. Okey, faham Seterusnya kita masuk pada extension bracket icon. Okey, dalam bracket icon, kita punya icon ni diberi tagging icon yang cantik dan senang dilihat dan berbeza setiap satu. Di mana ikon ni lebih unik lah. Jadi kita boleh cepat cari. Kalau contoh file tu .css, bentuk ikon ni lain. .html bentuknya lain. So kita pergi tengok dekat bracket. Okey, kalau kamu tengok dekat sini sekarang ni belum ada ikon. Memang cikgu sengaja belum letak lagi ikon. Okey, jadi kita letak sekarang ikon dekat dalam kita punya bracket. Pergi dekat sini, cikgu dah install cikgu punya bracket icon. Jadi cikgu cari dekat dalam install. Kalau kamu belum ada lagi, kamu kena scroll dan cari dekat dalam available. Jadi cikgu pergi dekat install, cikgu cari bracket icon. Okey, cikgu dah jumpa. Cikgu enablekan dia. Okey, kemudian cikgu close. Okey. Cikgu pergi dekat open folder, cikgu on semula. Cikgu klik select folder. Okey, sekarang
kita akan lihat kita punya folder dah ada ikon. Okey, jadi kita senang melihat dan memilih ikon tertentu, memilih fail yang kita nak cari. Contohnya macam ni, ikon untuk gambar. Okey, jadi kalau untuk PHP warna biru dan untuk HTML warna merah dan CSS hashtag biru. Okey. So lagi senang untuk kita cari data dan fail kita. Extension yang seterusnya bernama super right click. Okey, extension super right click ni adalah satu fungsi extension yang mana bila kita klik saja dekat right click, paparan fungsi tambahan akan terpapar. Okey, sebelum ni kalau dekat right click tu hanya sedikit saja fungsi yang ada. Jadi bila kita install super right click, kita akan dapat fungsi-fungsi tambahan yang banyak dan lebih cepat kita punya proses membuat coding. Okey, kita install dulu super right click tu. Okey, dah jumpa. Cikgu install. Okey, sebelum kita mempunyai super right click, okey, kita cuba right click dulu dekat sebelah sini. Okey, kamu akan nampak ini adalah fungsi-fungsi sebelum kita install super right click. Okey, kita tengok pula bagaimana sekiranya setelah kita install super right click. Okey, kita tengok fungsi super right click. Okey, nampak tak? Dah bertambah kita punya fungsi. Okey, kita dapat save all dekat sini, cepat. Kalau tak, kita kena pergi dekat sini, kita kena pergi pilih sini. Tapi kalau dekat sini, kita lebih cepat sikit. Dekat mouse kita je, kita terus save all dan lepas tu pergi live. Kita boleh pergi dekat live preview ataupun pergi dekat local host. Sebenarnya cikgu tak galakkan kamu pergi dekat live preview. Live preview tu hanya sesuai untuk HTML, tapi bukan .php. Okey. Jadi bila kita nak tengok yang sebenar dekat laman web, kita kena type localhost. Macam ni. Kita kena type localhost /login.php. Tekan enter. Okey, barulah kita akan nampak paparan ni. Kalau kita tekan live preview, kita tak akan dapat. Kita pergi pula extension yang seterusnya. Bagi extension yang seterusnya, iaitu extension yang ketujuh adalah bracket CSS class code hint, yang mana ianya memberi kita kemudahan di mana bila kita type saja perkataan tertentu yang ada kaitan dengan keyword CSS, kita akan dipaparkan keyword-keyword tu dan kita pilih saja keyword yang bersesuaian yang kita nak guna. Kita pergi dekat bracket sekarang. Untuk cuba kita punya function bracket tu, kita pergi dekat extension manager dulu. Kita pergi dekat extension manager terlebih dahulu, kemudian kita cari bracket class code. Bukan yang ini, kita pergi lagi bracket CSS. Okey, yang ini bawah sekali, bukan root space okey ni. Yang bawah bracket CSS class code hint. Okey, kita tekan install. Contohnya kita buat dekat sini. Kita type perkataan BG. Okey, contoh kita buat perkataan BG, automatik dia akan pergi bagi beberapa option untuk kita pilih yang berkaitan dengan perkataan ni. Okey, contoh lain kita type perkataan A, perkataan ni yang akan keluar, ataupun kita type perkataan W. Okey, kita cari perkataan yang sesuai yang kita nak gunakan. Okey, jadi lebih cepat.
Kita tak perlu nak type penuh untuk kita hafal kita punya keyword CSS kita. Okey, lebih cepat dan mudah. Okey, indent guide pula ialah satu extension yang kita gunakan apabila kita punya coding panjang dan kita susah nak cari kita punya coding tu. Jadi indent guide ni kita boleh gunakan. Tapi cikgu tak galakkan kamu gunakan sepanjang masa. Apabila kamu nak gunakan saja baru kamu onkan indent guide ni. Apabila dah siap, dah okey kamu punya coding, kamu hilangkan balik semula indent guides ni. Okey, kalau boleh jangan guna sepanjang masa. Hanya masa dalam proses mengedit dan menaip coding. Okey. Kita install terlebih dahulu indent guide ni. Kalau kamu tengok dekat paparan ni, kamu akan nampak kita punya coding. Kita try beautify dulu. Okey. Bila dah beautify, kita akan nampak susunannya lebih kemas. Kemudian kita try pergi dekat indent guide. Kita pergi dekat view, kita pilih indent guide. Okey, kamu akan nampak garisan-garisan ni akan memberi panduan kepada kamu bahawa susunan coding kamu tu teratur atau tidak. Okey, bahagian ni kita tengok sampai bawah. Okey, kita pergi dekat beautify. Okey, nampak tak? Indent ni tersusun mengikut garis yang sesuai dan bersesuaian dengan kita punya beautify. So kita akan nampak pattern-pattern garisan yang memudahkan kita untuk mencari coding kita masa kita nak edit nanti. Okey. Okey, kalau kita tak nak guna, kita tutup semula kita punya indent guide. Okey, dia akan hilang. Okey. Ini adalah penerangan part 1 bagi top 15 extension in bracket. Okey. Okay, kita akan jumpa lagi nanti dalam penerangan bagi part 2 top 15 extension in brackets. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.